Tengok pemuda kahfi ni. Dia kata, "Fadarabna ala adanihi fil kahfi sinina adada." Tuhan kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesehatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa indal mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Mati kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Al-Kahfi. Saya baca kemudian boleh ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kalau nak buka Quran muka surat 293. 293. 293. dah. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahannya, rahmatnya. Allah masih lagi beri peluang kepada kita, masih lagi dipanjangkan umur kepada kita untuk kita menuntut ilmu, mendengar ilmu, menambah ilmu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Hari ini apa yang kita buat hari ini? Kita duduk dalam majlis ilmu. Ini adalah salah satu cara ataupun jenis-jenis perangai orang-orang yang akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena rasa syukur kerana Tuhan pilih kita. Bukan mudah nak mari masjid waktu subuh, nak mari pula berjemaah, salat pula salat dengan salat sujud sejadahnya. Bukan mudah dalam keadaan kita ni sejuknya, mandi, hujan pula. Allah berikan kepada kita ni rezeki, dapat duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih yang saya kasihi Ustaz Fuad selaku imam di masjid ni, AJK masjid, dan ahli jemaah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi, yang dirahmati, dan insya-Allah kita semua termasuk daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu
49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga tanpa hisab, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita nak sambung. Minggu lepas kita cerita tentang pembahagian dalam surah Al-Kahfi. Pembahagian dia kita ada 4 fitnah dalam surah Al-Kahfi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita ni baca surah Al-Kahfi setiap, lebih-lebih lagi hari Jumaat yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan jaga dia daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan. Maknanya dia terpelihara daripada segala-galanya. Allah jaga dia. Walaupun kita diuji dengan apa pun, Tuhan jaga. Yang penting hati kita ni Tuhan jaga. Itu yang paling penting. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, siapa dia yang hafal baca 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, maka dijauhkan dia daripada fitnah dajjal. Jadi kita nak tengok apa pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ni baca surah Al-Kahfi. Pertamanya ia bagi 4. Yang pertamanya itu fitnah akidah. Daripada ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-30. Ayat 1 hingga ayat 30 ni cerita 31 cerita tentang fitnah akidah. Kemudian ayat 32 sehingga 59 cerita tentang fitnah harta, dan ayat 60 hingga ayat 82 cerita tentang fitnah ilmu, dan daripada ayat 83 hingga 110 Allah cerita tentang fitnah, iaitu fitnah harta, fitnah kuasa, fitnah pangkat. Jadi kita nak tengok surah Al-Kahfi ni kenapa tak? Kelebihan dia. Yang pertama, kenapa Allah pilih pemuda Kahfi ni? Bapa yang bawa cerita tentang pemuda Kahfi. Bapa yang bawa cerita tentang pemuda Kahfi. Banyak-banyak zaman ni, daripada zaman Adam hinggalah nama zaman, iaitu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda Kahfi ni di antara tempoh Nabi Isa hingga ke Nabi Adam. Dia di tengah-tengah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 20 April 571 Masihi. Nabi Isa ibni Maryam dia naik langit pada umur 33 ataupun 30-33. Ketika tu umur dia 30-33, 30 ataupun 33 Masihi. Bagaimana perkataan Masihi ni? Perkataan Masihi ni ambil daripada sempena dengan kelahiran Nabi Isa ibni Maryam. Dia lahir satu Masihi. Dia lahir pada 1 Masihi, dan orang yang mula-mula lahir 1 Masihi iaitu Nabi Yahya ibni Zakaria. Nabi Isa lahir dulu, kemudian lahirlah Nabi Yahya ibni Zakaria. Cerita Nabi cerita Nabi Maryam, Siti Maryam. Dia duduk dalam mihrab dia. Mihrab dia di mana mihrab dia? Mihrab dia panggil musalla munawi. Di mana? Di Al-Aqsa. Al-Aqsa ni besar luah dia ni. Bawah dia tu, di sana kita ada 5 masjid. 5 masjid, 3 atas, 2 bawah. Jadi 2 bawah tu di antaranya masjid ataupun dipanggil musalla, yang mana Maryam duduk situ. Dia duduk situ. Apabila dia duduk situ, dia bermunajat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Nabi Zakaria pun mari Nabi Zakaria mari tengok lagu mana. Mari ada makan ni, ada buah. Sepatutnya buah tu tak ada pun setan, tapi ada buah. Maka Maryam kata, qala ya Maryam anna laki hada.
Qalat huwa min indillah. Maryam, mari mana rezekimu gini mu ni? Ini daripada Allah ni. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Tuhan ni rezeki, dia beri rezeki tanpa hisab, tanpa terhitungnya. Dan yang nak beri rezeki, yang beri rezeki tanpa terhitungnya. Kemudian tak ada apa-apa Nabi Zakaria pun, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berdoa, ya Allah, doa yang masyhur Nabi Zakaria ni, dia tua washta'ala ra'su shaybah, tua berubah. Walam akum bin'aka rabbi syaqiya, tapi dia ni tak miss doa sama Tuhan. Doa. Dan doa Nabi Zakaria tu dikatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakan aku ni zuriat yang baik. Min ladunka rahmah wa hayyi' lana rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya mukmin Maha mendengar. Maka tengah duk doa ni, ya semaya, tengah duk semaya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin. Tak ada duduk di mana-mana. Malaikat kata, Allah berita gembira kamu akan dapat nabi, iaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Anak Nabi Zakaria ni, iaitu nama Yahya ni. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Sebelum ni tak ada lagi orang nama Yahya. Tak ada lagi. Tuhan ni khusus untuk Nabi Zakaria ni, iaitu Nabi Yahya. Boleh Nabi Yahya, maka bolehlah tiba-tiba Maryam ni dikurniakan anak tanpa ayah. Dikurniakan anak tanpa ayah. Jadi bermula dari situlah satu Masihi itu. Satu Masihi itu kita tengok 2023 hari ni, sebab bermulanya kelahiran Nabi Isa, ya, dan juga Nabi Yahya. Dua orang ni lahir jadi Nabi. Nabi Muhammad umur 40 baru jadi Nabi. Tapi dua orang ni lahir jadi Nabi dah. Ya rakyat dia ni Nabi dah. Wa ja'alani nabiyya. Siap kecil lagi Nabi Isa. Kan bagi siap kecil. Aku ni Nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ni jadi Nabi. Aku dilahirkan. Semua aku pergi mana-mana ni, aku ni diberkahkan. Itu hebat Nabi Isa Ibn Maryam. Hebat tu siapa engkau ke apa? Orang Kristian kata dia ni anak Tuhan. Berbeza dengan seorang lagi, iaitu Yahudi. Yahudi ni ya kita juga anak Tuhan juga. Tapi siapa? Bukan Nabi Isa, iaitu Nabi Uzair. Nabi Uzair ni dia mati. Dia bukan mati, dia dimatikan, tapi dia hidupkan balik selama 100 tahun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha, fa'amatahu Allah 100 'amin thumma ba'athahu, qala kam labith, qala labithtu yawman aw ba'da yawm, qala bal labithta 100 'amin fanzur ila ta'amik, qala bal labithta 100 'amin." 100 tahun. Dia tidur tu 100 tahun. Orang hak tidur 100 tahun juga. Lahir-lahir hidup lagi dalam keadaan keldai dia ni hancur. Kemudian Allah hidupkan balik. Dia pun hidup balik. Itu Nabi Uzair. Cerita Nabi Uzair. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bezakan. Dia nak bezakan pemuda kafir ni ke apa gak keistimewaan pemuda kafir ni lagi. Mereka ni zaman tu raja, yang mana raja ketika itu dia mengaku Tuhan, dan sekeliling dia, kawasan dia tu semua buat maksiat.
Tapi pemuda-pemuda kafir ni mereka teguh dengan iman mereka. Sehingga kan lagu mana mereka ni apabila ada masalah. Kita ni kalau ada masalah tak ada tidur. Dia ni ada masalah. Disebabkan dia doa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah rahmat ya Allah. Berilah rahmat, pemudahkanlah urusan. Ni doa ni jangan tinggal sama. Doa ni jangan tinggal sama. Doa yang perlu kita jangan tinggal lebih-lebih lagi akhir zaman. Lebih-lebih lagi kita doa akhir zaman. Lagu mana tak sempat tinggal? Kena buat amalan sama. Buat amalan lagu mana? Baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Maka ayat 10 awal fityatu ilal kahfi. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa. Doa yang dibaca oleh pemuda kafir. Okey, kita nak bagi otak sikit. Kita nak bagi sikit. Lagu mana? Soalan saya. Lagu mana pemuda kafir ni dia tidur? Dia tidur lagu mana? Dia duduk lagu mana? Dia duduk cokoh gitu kan. Takut ada negara Ada pemuda kafir tak tidur gini. Dia tak tidur gini. Dia tidur kan? Dia tidur gini. Tidur sebenarnya. Dalam keadaan gua ni tak ada pintu. Dan apabila gua tak ada pintu, apa yang berlaku? Ada kemungkinan kedok raja pergi cari cuba. Mesti kan? Tak dia nak gimana dia duduk di, ada orang kata Yaman, ada kata Jordan. Itu tempat pendapat masing-masing lah. Tapi banyak yang mengatakan pemuda kafir ni di Jordan lah. Tempat ada dekat kafir. Toke dah dia lagi ni. Pergi ke mana? Mari sapa ke masjid Pulau Panjang. Jauh dah jalan. Tapi tak belak sama dia. Aja dengan ilmu lipat bumi aja dengar. Asin tak aja dengar. Ilmu lipat bumi. Tak aja dengar. Ilmu lipat bumi ni orang Melayu guna. Dan ilmu lipat bumi ni daripada mana? Daripada Nabi Sulaiman. Kata Allah, "Wali Sulaiman ar-riha ghuduwwaha syahr wa rawahuha syahr." Orang lain nak kisah tempat perjalanan dia ni sebulan. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salam dia pergi sepagi. Nabi Sulaiman orang lain pergi jalan sebulan. Dia pergi jalan sepetang. Maksudnya orang lain jalan 2 bulan, dia jalan sehari. Sebab itulah dia ni boleh memerintah satu dunia. Aku mana yang pergi jalan gitu tak? Sampai jalan gitu mah. Sebab yang jalan guna awan terbang. Ada awan terbang tu cerita aku. Cerita Dragon Ball. Awan terbang yang selalu naik tinggi. Itu cerita budak-budak ni. Dia ni angin, yang mana dia naik angin? Balik boleh. Kalau naik angin gini. Dia tak boleh balik. Bagaimana dia apa busuk? Busuk tu makna jadah. Dia apa jadah besar dia. Dia pun ambil kursi dia pun duduk atas tu. Sekeliling dia tu menteri-menteri dia. Agak-agak lah ni pelik tak? Tak pelik sebab apa? Kita boleh naik ke apa? Naik ke apa tu ben? Naik ke apa tu ben? Langsung naik jet ke? Jet pribadi ke? Jet pribadi. Kalau lah ni lagi, kau tak pelik lagi. Orang naik drone. Naik drone so. Kaji tengok ada video askar-askar di Palestin. Dia naik drone. Oh besok. Dan drone dia tu, drone set dia tu, dia bubuh atas tu, dia bubuh apa? Bubuh roket, bubuh peluru berpandu, ada bubuh bom, bubuh atas. Baik. Selangnya 10
Oktober itu nak ke mana? Dia ni Israel ni bisa tak bisa dia. Dia ada sistem. Sistem dia tu kalau ada serangan daripada udara ni, dia boleh lawan. Dia detect dia boleh. Dia tembak. Tapi hari tu nak yang bisa tak bisa. Set Hamas, set Al-Qassam ni, dia buat lagu mana? Saya tak ingat berapa jumlah dia. Jumlahnya lebih kurang kalau sampai lebih daripada 5,000 benda, 5,000 benda ni, sistem tu jam. Tu dia boleh masuk. Dia sorang ke atas, patinya mari ke pelarak pula. Biasa. Lah ni ceritakan askar-askar mereka ni dah ambak belakang. Tapi sampai kita tak sampai cerita. Ambak belakang. Ambak belakang dah. Hak di kawasan ni dah satu kawasan dan beberapa kawasan ni ditakluk oleh Hamas. Ditakluk oleh Brigade Al-Qassam. Itu bijaknya mereka. Lagu mana Allah Subhanahu Wa Taala beri bijak juga kepada pemuda kafir ni, siapa-siapa yang duduk dalam gua. Dan dalam gua ni tak ada satu. Tak ada pegak, tak ada seketika, tak ada orang jaga. Dan siapa-siapa tu juga Tuhan buat lagu mana? Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dhatal yamin. Wa idza gharabat taqriduhum dhata shimali wa hum fi fajwatin min. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong daripada gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam ke sebelah kiri mereka. Maknanya mereka ni tak panas. Dia naik skala naik gini. Naik gini kan masuk lah. Masuk dalam gua tu. Tapi Tuhan buat matahari tu naik gini. Naik ke tepi. Jadi tak kena lah dia kan. Kalau kita ni kena panas lama-lama hitam, kena berat, kena panas. Tapi Tuhan buat tak kena. Itu tanda pertama. Yang kedua, wa hum fi fajwatin min. Mereka tu rasa luah. Padahal dia orang ni 7 orang. Tapi dia ni rasa luah. Dia lagi apa lagi? Pemuda kafir ni rasa seronok lagi. Sebab dia tidur tu, mereka dijaga oleh security guard, iaitu anjing. Anjing tu pula saya tunjuk dah minggu lepas. Sebelum ni malas saya bagi. Kalau kita semayang, jangan kita duduk gini kan. Jangan kita duduk gini, takut semua anjing. Anjing tu duduk gitu. Dalam keadaan mata dia tu, orang ingat kaya tak tidur. Rupanya dia tidur juga. Anjing pun tidur juga. 300 tahun tu tidur juga. Bisa. Jadi kalau yang mari dia katakan apa? Wa kalbum basitun dhira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Kalau mu tengok anjing ni, maka nasaya mu akan lari cuba takut. Sebab nampak kawin dia. Tuhan buat. Padahal kawin tu tidur. Hebat je duduk gitu. 300 tahun. 309 tahun. Kemudian lepas pada ni Allah ada cerita pasal pemuda orang yang diberikan syurga, diberikan kebun. 2 orang yang mana fitnah dipanggil fitnah harta. Bapa Tuhan cerita tentang syurga. Dalam syurga ada 3 perkara. Kalau nak tulis. 3 perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan. Pertamanya, kita tak akan dengar benda orang puas kasih. Puas kasih. Kalau atas bumi ni ada orang puas kasih. Nak tahu puas kasih ya? Kita lagi kena kopi. Puas tahu ke buahnya ikut hidup puas. Atau kita pergi pasar dengar orang puas ni. Kita puas pun. Kadang-kadang serap. Masa saya di Mesir dulu, saya naik pah. Lebih kurang
3 bahasa. 4 bahasa. Orang Melayu duk kecek buat. Naik orang Arab pula. Kecek Arab lah. Muka tertuduh negara Arab. Yang ketiga, naik orang Cina. Kecek Cina. Lepas ada orang Sia pula. Dalam sebut lepah kita. Nak dengar apa nasa. Oh, mula-mula naik sapa-sapa Mesir. Ya kecek, stres tu kita. Kecek kampung. Tapi hari ni apa kita duduk mana-mana kita tak stres. Sebab kita faham kecek apa orang Melayu kita. Teragi duduk lama. Contohnya set-set Bangla ke, set-set Cina ke duduk set dia kita duduk tengah. Susah. Kecek dah. Stres. Tengah duduk situ, lepas tu ambil backup. Tapi dalam syurga dia tak ada nanti. Dahlah kau tak ada ustaz tak ajar dengar. Tengok pemuda kafir ni. Dia kata, "Fadarabna 'ala adanihim fil kahfi sinina 'adada." Tuhan kata. Dia kata telinga, "Fadarabna 'ala adanihim fil kahfi sinina 'adada." Dia ayat-ayat sebelah ni. Dia kata telinga ni fil kahfi sinina 'adada. Jadi telinga dia ni tak dengar. Bapa dia sebut kata. Bapa dalam Quran ni dia sebut kata. Sebab masa kita sujud jadah ni kita doakan ikut saya sama-sama. Nampak ngatuk dah ni. Tengok lepas muka saya. Tukar dah. Nampak asyik lemuk lah. Asyik lemuk kazal sedap. Makan sedap saya. Jadi apa? Dia ayat ni. Okey, ikut saya. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Jadi dia kata apa? Sajada wajhiya lilladhi. Muka aku ni sujud. Khalaqahu. Sujud ke siapa? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu. Kepada yang mencipta aku. Kemudian wasawwarahu. Yang desain muka aku. Hari ni kita rasa kita bisa dah. Ada designer. Sikit-sikit desain muka. Kalau kita nak bayar doa ni, kita kena pergi duduk dengan orang designer. Orang arkitek, orang yang nulis nukis dia, kita duduk dengan dia. Ada seorang hamba Allah ni, kira anak murid saya jugalah, ahli jemaah dekat masjid Kuala. Dia seorang arkitek, dia je nukis. Masjid Kuala tu dia je buat. Saya kata, tak ada make saya lah, ke mana dia buat nukis. Masjid dekat di tengah buat masjid ustaz. Nama berapa MP kita ustaz Mak Yakub MP kita dulu. MP Kelantan kita dulu. Ustaz Mak Yakub tu. Masjid dia adalah kawakah baru. Dia juga buat. Dia nukis. Kata dia ni bisa tak bisa dia boleh bayar sikit-sikit. Pada sekali tu yang ajak saya di rumahnya. Rumah dia kita masuk ni ibarat kita duduk di sebuah taman. Bisa masuk tu sini dia buat kawasan orang tengok gambar macam museum kita. Orang tengok gambar yang nukis kita. Masuk dalam tu pakai duduk dalam flora sauna. Mana gam penuhlah taman-taman. Nak kata lepas tu masuk pergi hujung, barulah rumah dia. Tapi seputih ni, maknanya gambar pagar dia sampai hujung. Rumah yang berlaku. Ayo buat panjang kita. Tak jumpa lagi orang buat rumah mungkin. Memang bisa. Jadi tak pelik lah dia boleh nukis kita. Jadi Tuhan dia boleh design
7 orang yang kita masyhur, 7 orang seakhir-akhir muka serupa. Tapi exactly akan ada lain. Gapo contoh Tuhan buat? Seluruh daripada bermula orang Nabi Adam sampai ke orang ngelah tak sempat berlaku. Seakhir-akhir lain. Tapi orang ni tak sempat tu. Pada zaman sekarang ni nak pergi Malaysia ke mana, orang pakai pasport lah. Tak pada dengan pasport orang buat apa? Orang sahih ke orang cak jari. Cak jari ni semua orang tak sama berlaku. So tu buat. Hak ni pakai di sana ni. Pakai mikir hak ni je. Habis nampak dah kebesaran Tuhan. Kata Allah, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bisa dia kata. Bahkan dia kata gini, orang kata jolok ke Tuhan ni, tulah belulai ni Tuhan catur balik selepas dia kita hancur. Jolok kok. Maka ayat Tuhan selepas tu bala. Sebab tu kalau kita baca apa? Alaihissallahu bi ahkami hakimi. Surah apa? Surah An-Nas kan? Angguk je lah ngatuk tu. Jalan tu. An-Nas ngatuk tu. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Surah apa? Tak dengar. Wattini wa zaitun. Ingat dah ni. Wattini wa zaitun ayat ngalah dia alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Adakah Tuhan ni dari segi hukumnya dia tu adil? Maka Tuhan kata apa? Kita kena jawab ya. Bahasa Arab dia nak jawab ya ni, kena jawab bala ya. Sebab tu dia ayat selepas tu bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan aku berkuasa an nusawwiya banana. Buah ni nusawwiya banana. Jari kita ni tak sama kan. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sebut lagi wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Ni apa maksud wa syaqqa sam'ahu? Sampai kali ni dulu saya faham wa syaqqa sam ni maknanya kita ambil buat telinga gini, buat rupa. Saya dengar sekali arwah Tok Guru terjemah wa syaqqa sam'ahu. Arwah Tok Guru ni aziz kita. Dia sebut aku kata wa syaqqa sam'ahu, aku kata lubang telinga. Baru terbayang. Aku kata lubang telinga wa syaqqa sam'ahu. Ni lubang telinga ni dia kata. Ya buat lubang. Kalau kita tak buat lubang, nescaya kita tak akan mendengar. Kaji tanya nak berapa telinga ni gini. Kaji tanya tak berapa yang buat kau ni? Berapa yang tahu gini? Gini. Pertamanya kalau dia buat gini tutup dah. Tapi apa yang buat ni? Apa yang tak ni? Kita nak bagi kecek, patut kecek ke belakang. Tak dengar. Dan antara sebabnya ke mana? Tuhan nak ajar kita tentang kalau kita nak mendengar, hanya mendengar yang duduk depan saja. Orang ngopak belakang jangan duduk dengar. Apa lah? Itu sembalik belakang. Kalau berasa suka ngopak tu kan, cabut telinga. Cabut telinga. Jadi dia kata fadarabna ala adaihim. Wa syaqqa sam'ahu, dia tebuk telinga, wa basarahu, dia tebuk mata kita ni dia tebuk. Dengan kuasa dan kudrat Tuhan, dengan haula, mana daya dan kekuatan Tuhan. Bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Tuhan. Dia ni sebaik-baik ciptakan kita. Baik-baik yang menciptakan kita. Jadi ayat fadarabna ni apa dia kata-kata? Apa dia kata-kata? Dia nak ayat dia kata mula ibarat dia ambil benda dia bubuh sikit. Dia bubuh mula
Jadi orang tak boleh nak dengar. Siapa dia tak boleh nak dengar tu? Siapa dia? Pemuda kafir ni. Apabila dia tidur, dia tak dengar apa-apa. Rakyat jelata duk kecek pasal kapal dia tak dengar. Orang mari sosak-sosak apa? Air jatuh daripada daripada gua ni jatuh. Tak. Kita rajin nak tidur, tengah tidur lama kita. Mata bunyi. Bangun tak kita? Setakat ni siapa dia? Hak di sini dia rajin tidur. Dia rajin tidur. Lepas subuh tu rapak ke gol lagi. Rajin tak tidur. Lepas subuh rapak ke gol ni. Rajin? Tak rajin? Tak rajin lah. Kalau nak rajin, pergi Mesir. Pergi Mesir tu, sana tak boleh. Orang tidur lepas gol ni, lepas subuh, rapak kan ni. Gol ni. Dia tidur puasa tu, makan puasa. Rapat-rapat tidur tu. Bangun asar, bangun zuhur tu mayat tu tidur pula. Bangun asar mayat tidur pula. Kata dia ni boleh tidur, tapi tak boleh pala. Bapa suasana sana tu tak serupa kita. Tak tidur lepas subuh kan. Paling dak kan 10 bangun dah. Kalau orang boleh tidur sampai zuhur tu kurang dia. Besok demo boleh tidur. Saya paling terik pun kita pejam atas. Bina kata tidur tak tidur. Tapi dengar dah 5 minit ke 10 minit tu padah. Tu sebab kita penat sungguh-sungguh. Tak ada nak kita penipala ke apa nak. Kalau pun nak tidur, muno nak tidur kata lepas subuh tu tidur. Sebab kita latih kita. Tapi dulu jangan masuk duk ngaji tapis dulu. Pas subuh tu tidur, rapat subuh. Kau tidur sungguh. Air cuti lah, air cuti. Anak kata tak pelik bagi aku. Bapa Tuhan tutup telinga. Hari ni bapa kita tidur malam, kita tak sedar pun kecuali beberapa kali kalau kita sedar. Bapa. Tuhan buat tu. Sebab fadarabna ala adanihim. Tuhan tutup telinga kita, tak dengar. Siapa dia tidur ni? Kalau saya cerita hari ni, insya-Allah malam ni nak tidur ada ular ke? Ada ke ni? Betul tak? Tapi apa kalau kita tidur jam mana? Balik rumah ke apa? Rasa nak tidur luar, duduk makan dah. Tak mikir pun kita ular mari ke? Jalan rezeki mari ke? Semut kenggor mari ke? Tak mikir betul tak? Apa? Tuhan beri kita ni ketenangan. Tempat tu dia kata, yang pertama di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala buat orang dengar la yasma'una fiha lagwan illa salama. Kecuali benda-benda yang baik saja. Sebab dalam surah Yasin dia kata apa? Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yata'un. Jemaah. Salam qawlan min rabbihir rahim. Kita kecek benda hak baik. Kalau kita lah ni agak-agak kita ke apa? Ada. Kalau orang lelaki ke orang perempuan ada perasaan dah deki. Ada. Tuhan capuk. Capuk deki ke? Ni deki. Ni Allah lah rumah ni besarnya. Kita kacak gitu. Perasaan deki. Allah lah rumah aku kecil je. Allah lah rumah dia kata dia besar. Padahal kata masjid dengan lagi mana besar? Masjid dengan lagi. Masjid kereta masjid. Apa nak besar? Bapa orang sebut besar. Dulu saya tak payah lagi. Orang ni tak khabar kau orang. Kita budak tak khabar. Lagi dengan kereta masjid. Besar lagi. Bapa kata, kereta dia mau besar. Besar ni baru faham. Besar tu, besar komitmen boleh-boleh. Petih bayar tu, hak ni bayar lagi berapa ya? Hak ni bayar paling kurang 2-3 ribu sebulan. Bayar tak campur dengan rotek lagi. Kalau naik Ferrari tu tak tahu. Pakai rotek saja tu pakai setahun. Kita naik kereta Asia pakai setahun bayar untuk rotek. Bayar tiap bulan dia baru bayar rotek.
Nak kata Cina apa tak tu lah. Jadi itu yang pertama yang Allah beri kepada orang ni dalam syurga dia tak dengar. Dia tak dengar perkataan kecuali perkataan baik-baik. Yang kedua, dalam syurga ini Allah beri kepada mereka ni makan ni. Bapa nak makan ni. Allah beri kepada mereka ni tak kenyang. Tak lapar. Tak lapar dari syurga. Tapi tu doa yang makan. Kita makan dalam syurga bukan sebab kita lapar. Kita makan dalam syurga sebab nak rasa nikmat. Syurga ni lagu mana? Allah ni kita kata kita pergi drive thru di drive thru tak banyak lah. Hot sahur kan media lah KFC ke apa. Drive thru tu berapa minit kita pergi? Kita sapa kan? Jangan hoyak anjing lah. Jangan hoyak anjing tu lambat. Sapa tu order sikit-sikit dalam 5 minit atau 5 minit boleh tak bagi tu. Kita pergi. Tapi dalam syurga tak kena order. Litah ya siapa? Siapa dia boleh buat restoran gitu nescaya kita pakai kita. Siapa? Nak makan nasi kabu contoh. Baru telitah. Ada. Nak makan apa? Nasi pelau. Ada dah. Nak makan roti canai. Ada dah. Kita tak jumpa lagi di satu restoran ada belakang. Ada tak jumpa nak makan ada belakang. Kita pergi setempat, kita pergi ada food court. Food court pun tak ada belakang juga. Tak ada belakang juga. Waktu pun kita kata saya tak boleh nak kalau kisah tempat. Kok jenis buffet. Saya kalah dengan benda tu. Ia jadi nak makan belakang. Nak rasa bukan lapar pun nak rasa. Ambil oleh sikit ana penuh. Kita nak rasa kena buffet puasa tu kan. Belum. Tapi kat jadi tok email. Kat kita jadi tok email untuk sebulan. Tak makan lawan. Tok email saya 5 tahun tok email 30 juh kan. Jadi 30 juh ni nak makan tiba-tiba nak makan medok kan. Nak makan banyak sikit ada. Kadang-kadang saya makan dari pinggir tu makan sikit. 2-3 mulut ada putih. Asyik. Bagi dia kalau dak tengah baca. Tengah nak baca surah At-Tin masuk surah Al-A'la, masuk surah Al-Asr. Bau tak apa kena juz atas. Tak habis kita. Maknanya sini kita makan dalam syurga ni bukan sebab lapar. Tapi sebab nak rasa nikmat. Bapa? Sebab kita pergi majlis kerajaan ataupun kita kata majlis bekwah. Ketika kita pergi majlis bekwah, ni sebelum kita nak berhenti, kena berhenti dah awak ni. Nampak lain dah ni. Sosah. Orang pakai serban atas kepala, dia pakai serban kaki dah ni. Tegak dah. Sakit dah. Lengah lah kaki ni. Dalam syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gapo dalam syurga? Dalam syurga dah ni, kalau kita pergi bekwah, kita pergi nak sahur ke gapo? Pertamanya, orang bekwah yang nak sahur ke gapo? Nak sahur ke? Makan gapo? Betul tak? Lemon meleh, kawan berubah lembu 2 ekor, sahur Itu pertama. Yang kedua, orang nak sahur ke apa di bekwah? Pakai yang comel. Badi sahur pakai yang comel. Comel baju demo. Baju mana ni? Batik mana? Atau kan jubah demo ni. Jubah ni kan? Jubah. Mungkin murah-murah jubah. Tak ada lagi jubah ni kuliah. Tak jumpa lagi jubah kuliah. Lah ni ada baru dalam TikTok. Jubah dapah 29 ya. Kejut saya. Kalau nak 70. Rasa nak beli juga.
Tapi tak tahulah kualiti nak ke mana. Tapi dalam syurga ni duk suruh kau apa? Duk suruh kau pakaian. Dan pakaian yang Allah sebut dalam Quran, wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha 'alal arad. Kita pakai setelah lembut je pakai. Hak ni baju jubah saya ni rasa kasar lagi. Tapi dalam syurga ni atas muka bumi ni, sutra buat daripada apa? Tidak daripada ulat. Ulat ni. Dalam syurga, dia tak main dah ulat. Serap jadi sutra. Dia jadi jubah lah dia. Dan jubah ni ada jubah kasar sikit. Ada jubah yang kita kata lembut sikit. Duk sahut. Bukan jubah saja, pakaian kita. Duk sahut. Pakaian dalam syurga. Apa? Sebab kita ruang majlis. Oh, comelnya pakaian demo. Pakaian siapa hak comel? Agak-agak. Pakaian orang-orang yang diantaranya pakaian yang comel, yang duk dibangga-banggakan adalah pakaian seorang hafiz Quran yang mana dia pakaikan pakaian kepada mak ayah dia. Orang yang hafal Quran, Tuhan beri kelebihan dia pakai pakaian ke mak ayah dia. Dan kelebihan lagi dia ambil ni mahkota dia boleh pakai. Dan mahkota dia ni, cahaya mahkota dia ni menerangi bumi dan langit. Oh, tak sahul lagu mana? Hak tu dah ada syurga. Sebab tu dah kena niat sebelum mati. Doa saya, gimana? Kuliah saya akan semua. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran. Ya Allah, kurniakan kepada kami sebelum kami mati kami sebab taubat. Dan kami dapat hafal Quran 30 juz. Tak, saya tak ada doa tua. Tak, doa. Bila kita doa sama, nascaya doa kita kalau Tuhan tak jawab Allah ni, Tuhan jawab akhirat. Tuhan kata sebab mu pernah doa, maka aku kurniakanmu boleh ingat 30 juz. Itu paling penting. Ada orang ngapa Quran ni, di antara kelebihan dia, hadis Nabi yang kata iqra wartaq. Baca dan naik sampai ke syurga kita. Naik tinggal. Itu kelebihan orang yang ngapa Quran. Rugi kita tak ambil kelebihan tu. Ambil. Lah ni nak ngapa 30 juz. Jangan dulu dia dulu. Dan tak nak start makan nasi ni, jangan mulalah hak 3 dulu, 3 jari kau, mana makan sikit ni kau, amuk boboh lah dah. Jangan kita sikit-sikit. Mula dengan 30 ayat surah Al-Mulk dulu. Naiklah seterusnya 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Nak ngapa Quran syarat utama. Nak ngapa Quran niat. Pakai niat. Niat aku nak ngapa Quran, hari ni kita nak ngapa Quran insya-Allah. Lepas tu tidur. Ingatlah. Niatnya tak ada apa, buka Quran. Ya Allah, aku nak ngapa Quran. Lepas tu tidur. Tak jadi gitu. Mana nak jadi niat nak ngapa Quran, lepas tidur. Kena usaha. Kalau gitu kat niat hari ni nak boleh 1 juta. Tidur. Mari juta tak jadi itu. Kena kerja, kena usaha, ada usaha. Ada hak pelik tu hak pelik lah. Hak ni kena ada usaha. Kena usaha. Tak kira lah umur berapa pun boleh lah. Student saya cerita umur 60, 63, 64 boleh ngapal ni 14 surah. Bukan surah biasa, surah Maryam, surah Kahfi 110 ayat, Maryam 98 ayat. Surah Ar-Ra'd 43 ayat. Bukan surah kecil-kecil, surah besar-besar. 14 surah. Jadi tak pelik kalau nak ngapal Quran ni. Jadi hak paling penting kan niat kita nak ngapal Quran. Atau utama dah. Dan yang ketiga kita sambung mula dah. Gano dalam syurga. Nak cerita panjang lagi, tapi tukar nasib laut tak jadi. Tengok muka saya nasib laut, nasib kabur. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kita masker yang ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Doakan semoga kita termasuk daripada 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga tanpa hisab insya-Allah. Walaupun kita kata orang yang terakhir hak gelah-gelah pun tak apa dah. Nabi panggil sekian nama sekian. Contohnya sama kita. Fuad bingung. Najmi. Fuad bin Azmi, orang terakhir dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Orang lain tu depan-depan lagi. Dia orang lah. Nak cerita benda tapi mula. Panjang cerita tak makan nasi kita. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ingatlah hari ini baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi kalau boleh baca lah 110 ayat. Kalau nak baca dia kaedah dia. Lepas ni baca boleh seqit'ah dia panggil ataupun sebab. Daripada ayat 1 baca ayat 1 sampai ayat 31. Lepas zuhur pula pagi. Lepas zuhur baca pula ayat yang ke-32 sampai 59. Lepas tu lepas asar lagi habis. Sepatutnya orang mula daripada gharib lagi. Macam malam saya dengan keluarga kita mula gharib lagi. Daripada gharib pagi ni habis. Nak baca sekaligus sejam aja. Paling lama ataupun standard paling cepat standard 20 minit. Nak cepat lagi tak usah baca. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.